Assalamualaikum, salam muhibah dari Galeri Perdana. Saudara, malam ini Galeri Perdana khas sepanjang 45 minit buat pertama kalinya secara eksklusif akan menyiarkan temu ramah dengan bekas Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang dirakamkan pada tahun 1985 iaitu 5 tahun sebelum almarhum mangkat. Dalam temu ramah tersebut, Tunku menyentuh mengenai beberapa perkara penting termasuk pengalaman almarhum membawa kemerdekaan kepada negara. Tunku turut mengimbas semula isu rundingan baling yang gagal, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan desakan golongan ekstrim yang mahu bahasa Mandarin menjadi bahasa kebangsaan. Tetapi sebelum itu, sebagai pembuka tirai, kita dengar kata pengantar dari seorang tokoh kewartawanan negara yang pernah berdamping rapat dengan Tunku Abdul Rahman. Beliau yang juga pengagum Tunku kini menjadi Menteri Penerangan. Kita bersama Datuk Seri Zainuddin Maidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa perjuangan ke arah kemerdekaan negara, Parti Komunis Melaya, pejuang-pejuang berhaluan kiri dan juga puak pelampau Islam menyifatkan almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai alat British. Tidak dapat dinafikan beliau pro Barat dan percaya kepada pasaran terbuka atau percaya kepada kapitalisme. Tapi jika kita membaca tulisannya dan juga membaca tulisan orang lain mengenainya, amatlah jelas Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, adalah seorang nasionalis tulen, pintar, licik. Malah beliau telah menggunakan Parti Komunis Melaya atau PKM dan juga memanipulasikannya sehingga British mempercepatkan kemerdekaan negara. Dalam rakaman temu bual almarhum Tunku Abdul Rahman dengan filem negara yang kita akan saksikan sebentar lagi, kita akan dapat melihat dengan jelas Tunku seorang yang budiman, jujur, berterus terang, yang berpegang kepada janjinya, termasuk menjamin keselamatan Chemping, Setiausaha Agung Parti Komunis Melaya dan rakan-rakannya ketika keluar dan masuk kembali ke hutan untuk berunding dengan beliau di Baling pada bulan Disember 1955. Tunku sedar bila dirinya hendak dipergunakan oleh British dan bila beliau boleh menjadikan ancaman komunis untuk meyakinkan British supaya segera memberikan kemerdekaan kepada negara. Saya hanya membawa dari aspek ini saja untuk dilihat dengan jelas. Allahyarham Tun Ismail Abdul Rahman, bekas Menteri Keselamatan Dalam Negeri dan pernah memangku jawatan Perdana Menteri untuk seketika. Dalam bukunya The Reluctant Politician menyatakan bahawa sebelum pertemuannya dengan wakil-wakil PKM di Baling, Tunku berkeras kepada British supaya menjamin keselamatan keluar masuk mereka dari hutan. Pertemuan ini jelas menunjukkan bahawa betapa besarnya keyakinan Chemping kepada Tunku, sekalipun beliau tahu bahawa nyawanya pada masa rundingan itu bergantung kepada Tunku. Tetapi kejujuran Tunku telah berjaya meyakinkan Chemping. Seorang ahli jawatan kuasa PKM, Rashid Maidin, dalam memoarnya telah mengaku, katanya, tidak dapat dinafikan Tunku itu pun licik orangnya. Selepas perundingan Baling, dia langsung tidak mencerca kami. Selama 2 tahun, sementara menanti rundingan kemerdekaan di London, Tunku langsung tidak menghasut, menentang dan memfitnah kami. Jadi, kekuatan bersenjata kami itu digunakan juga sebagai senjata oleh Tunku apabila bersemuka dengan kerajaan British dalam menuntut kemerdekaan. Ini adalah strategi Tunku. Menurut Rashid Maidin lagi, pernah dilaporkan bahawa Tunku selepas kegagalan rundingan Baling itu menyatakan kebanggaannya dengan berkata, ini kod yang telah di dalam buku Rashid Maidin sendiri. Kata Tunku, this is time, we are the boss. Di dalam pun ada, di luar pun ada.
Kata Rashid, maksud Tengku ialah di dalam, maksudnya ialah kami di dalam hutanlah yang memikul senjata. Di luar itu maknanya ialah partinya UMNO. Itulah modal kekuatan politiknya untuk berhadapan dengan kuasa British di London dalam menuntut kemerdekaan. Pandangan Rashid Maidin ini ada persamaan dengan pandangan Said Zahari yang meliputi rundingan baling itu. Ketika itu sebagai wartawan Nusa Melayu, dalam bukunya Meniti Lautan Gelora, Said Zahari juga adalah seorang pejuang berhaluan kiri yang pernah ditahan di Singapura selama lebih 17 tahun. Said Zahari telah bertanya kepada Tengku selepas rundingan itu, apakah Tengku tidak merasa kecewa dengan kegagalan sidang baling itu? Tengku menjawab, "No, I had never wanted it to be a success." Dalam bukunya Said menyatakan lagi, iaitu bukunya Meniti Lautan Gelora, kata Said, rupa-rupanya Tengku Abdul Rahman mempunyai agenda politiknya tersendiri apabila beliau menyatakan hasrat mahu bertemu dengan Cheng Ping. Setelah sidang itu gagal, Tengku berasa lebih yakin akan mendapatkan kemerdekaan mengikut rancangan Parti Perikatan apabila beliau berhadapan dengan wakil-wakil kerajaan British dalam rundingan mereka di London. Kata Said dalam bukunya ini, pertamanya Tengku telah membuktikan kepada British yang beliau mampu menangani Cheng Ping. Pada masa yang sama, Tengku juga telah meyakinkan dan mendengar sendiri pengakuan Cheng Ping bahawa beliau, iaitu Tengku Abdul Rahman, bukannya jurucakap penjajah dan bukan juga anjing buruan penjajah British seperti yang dianggap oleh pejuang-pejuang kiri dan juga oleh Parti Komunis sendiri. Kata Said lagi, sebenarnya Tengku Abdul Rahman memang tidak ada niat hendak mendapatkan sebarang penyelesaian politik dengan Cheng Ping, kerana beliau sedar sikap dan penentangan rakyat, terutamanya orang Melayu terhadap ideologi komunis dan perjuangan bersenjatanya di Malaya. Tetapi Tengku Abdul Rahman mahu menggunakan faktor PKM itu sebagai alat tekanan politik ke atas British semasa beliau merundingkan kemerdekaan Malaya dengan kerajaan British. Maka tepatlah seperti kata Rashid Maidin, bahawa Tengku mendakwa bahawa saya ada orang yang berjuang di dalam hutan dan juga di bandar. Jadi banyak buku-buku hasil tulisan Tengku sendiri yang harus dibaca oleh anak-anak muda seperti Looking Back, Political Awakening, Lest We Forget, dan pandangan yang terkandung dalam buku-buku yang ditulis oleh rakan-rakan rapatnya dari Bukan Melayu. Saya rasa agak sedih kerana buku-buku Tengku ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, walaupun ada institusi yang sepatutnya berbuat demikian. Tengku adalah seorang pemimpin Melayu yang terbuka dan sangat jujur. Kekuatannya adalah kerana dia tidak pernah, atau beliau tidak pernah berlindung di sebalik dirinya yang sebenar. Kata Tun Ismail dalam bukunya The Reluctant Politician, quote, nilai Tengku yang terbesar ialah ia tetap dirinya yang sebenar dalam keadaan apapun, sama ada di istana atau di kampung, dalam masyarakat atasan ataupun bawahan, di antara miskin ataupun kaya. Kualiti yang sebati dengan Tengku ini menyebabkan orang mengetahui kebaikan dan keburukannya. Inilah kekuatannya dan inilah yang menjadi kenangan dan penghormatan yang amat tinggi terhadapnya hingga ke hari ini di kalangan rakyat, di kalangan rakan-rakannya yang pernah berada di zamannya, yang masih hidup dan mati. Saya hayatilah. Ini adalah harta yang amat mahal untuk diri kita, bangsa kita dan negara kita. Selamat menonton bapa kita almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Had. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayalah Perdana Menteri paling gembira di dunia. Kenyataan itu diakui sendiri Tunku Abdul Rahman pada tahun 1959 kerana berjaya membawa perubahan kepada negara yang baru merdeka dengan cara paling berhemah dan bijaksana. Malah Tunku turut menulisnya dalam buku ini, The Political Awakening.
Tetapi sebelum itu, segala keperitan, jerih payah dan pengorbanan beliau lalui bersama para sahabat ke arah kemerdekaan sememangnya tidak ternilai harganya. Detik-detik penting ke arah kemerdekaan bermula dengan penjajahan British, Parti Komunis Malaya PKM, penentangan besar-besaran orang Melayu terhadap Malayan Union, diikuti penubuhan UMNO, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, pengenalan Undang-Undang Darurat dan Pilihan Raya Umum 1955 yang turut membawa kepada rundingan baling. Hasrat utama segmen khas ini ialah supaya generasi baru hari ini dapat menghayati pembangunan kemerdekaan yang telah berjaya meletakkan kita sebagai satu bangsa bermaruah. Kita kongsi bersama pengalaman Tunku ini. Masa darurat mula dilakukan, saya ada di England untuk belajar tahun 48. Jadi apabila saya balik di sini tahun 49, perganasan komunis telah jalankan dengan begitu dahsyat. Jadi apabila saya dah tukar pergi dari Kedah ke Kuala Lumpur menjadi pegawai pendakwah raya, bahagian yang saya ambil dalam darurat ini ialah mengadu, bawa aduan atas komunis-komunis yang telah kena tangkap. Selepas daripada itu, masa saya dilantik jadi ketua UMNO, saya telah bagi satu akuan jika kita akan berjuang dengan komunis, kerana bagi pendapat kita, British telah cuba nak berlawan dengan komunis begitu lama masanya, tapi tak nampak berjaya. Bagi fikiran saya, satu saja cara yang kita boleh berlawan dengan komunis, iaitu apabila kita merdeka. Dengan kita merdeka, itu jadi tanggungan kita untuk berlawan dengan komunis. Jadi saya tak nampak caranya yang British nak boleh menang dengan komunis, kerana British jadi satu pihak yang memerintah negeri kita ini sebagai colonial power. Dan komunis pun tujuan dia nak merintah negeri kita juga sebagai communist power. Jadi satu cara yang nampaknya bagaimana kita nak boleh hapuskan komunis, melainkan kita sendiri dapat kuasa memerintah negeri kita ini dengan cara pemerintahan rakyat jelata negeri ini sendiri, dengan tidak berkait dengan kuasa-kuasa di luar. Yang tu yang kita berjuang. Dan masa saya jadi ketua UMNO pun, saya sudah bagi syarat kepada UMNO, kalau mau saya jadi ketua, satu saja syaratnya, iaitu kita kena tuntut merdeka. Kalau tak mau tuntut merdeka, saya pun tak mau terima jadi ketua UMNO. Jadi dia orang bersetuju, dan dengan itulah sebabnya yang kita untuk segala usaha kita dalam ditambah semangat kepada orang kita, dengan kepada orang-orang rakyat jelata sini semua, berjuanglah dengan kita jikalau kehendak kepada kemerdekaan dan hendak merintah negeri kita sendiri. Itulah yang kita jalankan perjuangan kita terhadap komunis. Saya tahu komunis kalau dia berjuang tu dia kalah sekalipun, bekas-bekas dia tinggal dalam negeri, tapi apa yang dia tinggal itu tak menjadi kacau atau huru-hara kepada kita. Cumanya adalah kejadian macam dia bubuh tu, apa nama, letupan api itu. Jadi pendek kata, kita dah terlepas daripada ancaman komunis dan huru-hara daripada komunis. Jadi satu, kita syukur ke hadrat Ilahi, inilah satu negeri dalam dunia yang berperang dengan komunis yang telah dapat kemenangan. Lain-lain negeri tak ada biasa lagi. Semua yang ada berperang dengan komunis, komunis menang. Kita lah satu. Jadi tunjuk bagaimana tuah kita itu. Dengan ada tuah yang seumpama itu, pulang kepada rakyat jelata sekalian, menjaga dan memelihara negeri kita ini supaya sampai akhir zaman dapatlah kita ini tumpang berteduh, keturunan kita tumpang berteduh dalam Malaysia, negeri yang merdeka dan berdaulat. Jadi dalam itu, apabila lepas pilihan raya
Itu cara yang kita nak merdeka. Cara kita nak merdeka, saya kata kita nak merdeka cara perlembagaan, bukan dengan cara nak berperang, nak berjuang dengan British ataupun dengan komunis. Dengan cara perlembagaan, itulah caranya kita kena menang hati dan fikiran orang ramai. Dengan menang, dapatlah sokongan daripada orang ramai. Dengan cara itu saja baru kita boleh berjuang. Kita nak lawan, nak berjuang dengan British, kadang merdeka dengan nak menggunakan senjata. Di manakah kuasa yang tak lawan dengan British? Dia ada senjata, dia ada segala-galanya. Tujuan kita bukan nak masuk dalam hutan macam komunis berjuang. Kita bukan orang yang biasa hutan. Jadi kalau nak berjuang cara merdeka, dan cara merdeka itulah kita mengadakan pilihan raya. Jadi inilah yang Perikatan menuntut merdeka menerusi pilihan raya. Jadi pilihan raya yang pertama sekali yang dibuat itu dengan cara yang bukan kita atur dan susun pekerjaan itu. Dia datangnya dengan sendirinya. Kalau kira-kira kita orang tua, bolehlah katakan dengan takdir ilahi. Karena pada waktu itu tahun 52 saya baru saja jadi ketua UMNO. Jadi dia orang telah mengumumkan ada pilihan raya di Kuala Lumpur pada tahun 52. Jadi dengan tak tahu saya yang sebenarnya, pihak UMNO dengan pihak MCA ambil satu persetujuan nak adakan pilihan raya, nak masuk berjuang dengan cara berpakat UMNO MCA. Dengan ambil keputusan UMNO MCA, sekian banyak kerusi untuk UMNO, sekian banyak kerusi untuk MCA. Jadi apabila dia dah mengumumkan UMNO MCA akan ambil bahagian pilihan raya sebagai parti perikatan. Jadi banyakkan orang UMNO, banyakkan orang MCA nampaknya rasa curiga dan was-was. Jadi saya pada waktu itu duduk di Seberang Perai. Duduk di Seberang Perai, dapat telefon minta lah saya hadir di Kuala Lumpur. Saya pun sampai dengan kereta api Kuala Lumpur dan bertemulah dengan pihak UMNO MCA dan mereka minta saya sebutkan bahawa saya sokong. Saya kata tentulah saya sokong dan saya umumkanlah. Akhbar-akhbar, radio-radio semua masuklah bahawa saya sokong dengan kuatnya perhubungan UMNO MCA untuk melawan dalam pilihan raya, bertanding pilihan raya itu dengan parti negara lah, balai-balai parti lawan kita lah, banyak masa tu. Kita ada 12 kerusi, nak lawan untuk 12 kerusi, kita mengadakan 12 calon. Dalam pilihan raya itu kita dapat kemenangan 9 kerusi, jadi pihak lawan kita menang 3 kerusi. Yang itu bagi pertamanya kemenangan kita dalam pilihan raya. Lepas itu diadakan pula pilihan raya bandaran Johor. Johor kita lawan juga di situ sebagai UMNO MCA. Kita menang semua kursi di Johor Bahru, di Keluang, di Segamat, di Muar. Di mana saja lawan di Johor kita menang 100%. Habis itu diadakan pula di Kedah, di Sungai Petani, dan Alostar. Kita menang pula semua kursi juga UMNO MCA. Habis di Kedah tu diadakan saya lupa dah di mana. Lepas tu kita rebut, kita menang semua kursi juga. Jadi tak ada apa lagi dah. Saya, dalam fikiran saya, perasaan saya, Allah Ta'ala telah izinkan apa yang kita telah pun bersetuju nak buat. Cadangan kita nak melawan dengan cara berpakat antara UMNO dengan MCA itu dengan nampak diizinkan Allah satu perbuatan kita yang jujur, yang harus diterus jalankan.
dengan tidak kembali lagi ke belakang dengan cara itu. Di dalam itulah saya minta MIC sama masuk, marilah India. India ni duk teragak-agak. Jadi sekejap dia nak masuk, sekejap dia tak mau, sekejap dia masuk dengan 3-4 puak MIC, Federation Indian, apa lagi pun saya lupa dah. Tegak-tegak. Tapi masa kita ada pilihan raya yang paling besar tu, barulah dia masuk. Dan kita tak bisa kalah lagi dah. Jadi kalau nak tahu, saya nak cerita pasal pilihan raya tahun 55, itu panjanglah ceritanya. Kerana British dan parti-parti lawan kita nampak kita berjaya dengan tidak ada bandingnya. Mereka tak apa nak gemar mengadakan pilihan raya yang telah ditawarkan dulu ini kepada kita, patut diadakan pada bulan Julai tahun 55. Bulan Julai tahun 55 tu nak adakan pilihan raya. Jadi apabila kita dapat kemenangan, dia orang nak bertangguh-tangguh lah. Saya tak mau, saya kata kalau nak lawan-lawanlah. Jadi dia orang pun bersetuju. Tapi syarat tu nampaknya tak ada sesuai dengan kita. Jikalau kita menang 100% pun, kita tak berkuasa nak mentah negeri kita ni, kerana dia adakan 52 kursi dan dia pula berkuasa lantik lagi 7 kursi. Jadi 59. Jadi apakah cara guna apa yang kita nak lawan tu? Kalau menang semua pun kita kalah. Jadi saya tak terima. Masa tak terima tu, saya bangkang dan saya minta jumpa dengan Secretary of State, pegawai jajahan, menteri jajahan koloni tu di England. Dia tak mau jumpa saya. Apabila tak mau jumpa saya pun buat ada satu persidangan di Melaka. Di sana kita ambil keputusan, dia jumpa tak jumpa, saya kena pergi juga di England dan bersuara di England di atas tuntutan kita itu yang nampaknya demokratik, bagi orang England tahu apa yang sebenarnya berlaku di dalam negeri kita ini. Jadi kesusahan kita RM1 pun tak ada, apa pun tak ada. Dalam perjumpaan itu kita buat di Melaka dan tertariklah hati orang kita ini dan masing-masing keluarlah belanja takat mana yang boleh. Jadi kita pun kutip daripada situ, daripada rata-rata lagi yang dapat kita kutip, cukupilah untuk kita nak berjalan pergi England. Jadi apabila sampai di England tu, kita nak duduk dalam hotel, kena duduklah hotel besar juga. Kalau duduk hotel kecil ni, dia orang tak mau kenal kita lah. Jadi duduk hotel besar, kita ambil satu bilik, 2 orang TH Tan yang pergi dengan saya, Tahir Tan sekarang ni, dan kita tidur satu katil. Jadi apabila sampai England, saya cari kawan saya nama Lord Ogmore. Dulu dia jadi lawyer di Pulau Pinang dan kawan baik dengan saya. Jumpa dia, saya minta dia tolong saya supaya dapat saya bertemu dengan ahli-ahli parlimen. Saya nak mengadu hal atas apa yang British buat kepada kita itu. Jadi dia dan kawan dia nama Proctor dapat satu bilik dalam rumah parlimen itu untuk saya gunakan bertemu dengan ahli-ahli parlimen. Dan saya minta juga kepada dia supaya dengan pertolongan dia dapat saya bertemu dengan Littleton, pegawai jajahan British, Secretary of State for the Colonies. Dia tu tak mau jumpa, tak apalah. Jadi dapat bilik tu, hari-hari saya undangkan member-member parlimen, mari dengar saya bersyarah. Dan apabila saya bersyarah, tertariklah hati daripada member Conservative Party, member Labour Party dan Liberal Party, semua telah dengar saya cakap dan bersetuju perbuatan British di tanah Melayu itu zalim. Jadi ini tak sesuai dengan dasar British yang bercorak demokrasi. Jadi dia orang dengan permintaan dia orang, pegawai jajahan Littleton jumpa saya. Dia bersetuju nak jumpa saya. Saya berjumpalah dengan dia
masa perjumpaan dengan dia itu, dia bagi tahu saya baliklah pergi kira bicara dengan Governor, High Commissioner di Melaya itu. Saya kata nak kira bicara apa, yang saya mari di sini kerana tak dapat persetujuan dengan dia. Jadi lama-lama dia bersetuju, dia tak pandai bagi surat dekat High Commissioner. Apabila saya balik berunding dengan dia, dapatlah perbetulkan tentang mana yang tak betul. Lepas itu saya baliklah. Apabila saya balik, berjumpa dengan High Commissioner, tak bersetuju, saya tarik diri, saya tak mau ambil bahagian dalam pilihan raya. Biarlah dia jalankan pilihan raya. Bagi pihak perikatan, tak ambil bahagian. Jadi apabila pihak perikatan tak ambil bahagian, pihak perikatan tak mau bekerja sama dengan kerajaan British. Jadi dia orang naik susah lah. Saya duduk di Johor pada masa tu, dapat telefon daripada Attorney General masa tu, yang dahulu jadi bos saya lah, Michael Hogan. Kata, bolehkah dia jumpa saya di Johor Bahru dengan Sekretari pegawai tinggi sini, Federal Secretary David Waterston. Saya kata boleh lah. Dia datang di situ, dia kata minta saya jumpa dengan High Commissioner, dia nak mari malam ni. Saya kata boleh lah saya jumpa, kalau nak ambil keputusan di atas ni saya jumpalah. Jadi dia kata kena jumpa di atas kapal perang di Singapura. Saya kata baiklah. Pukul 11 malam itu saya pergilah jumpa dengan dia, dan saya beritahu saya tak undur lagi. Kalau dia mau pilihan raya, dia mau kita ambil bahagian, dikenalah ubah, iaitu 7 pegawai yang dia lantik itu, saya bagi kuasa dia lantik, tapi dengan kehendak kita, orang-orang tu semua. Jangan ambil orang yang kita tak bersetuju tu nak suruh kita lantik, dia lantik, kita tak mau. Jadi siapa yang nama yang dia mau itu, serah kita dulu. Apabila kita bersetuju, baru dia lantik. Lama dia bersetuju. Bersetuju, kita masuk pilihan raya itu. Tapi ada satu kesulitan pula dalam pilihan raya itu. Pihak orang Cina, guru-guru, sekolah-sekolah Cina semua, dia mau kita ini gunakan bahasa Cina, Mandarin, sebagai satu daripada bahasa rasmi dalam negeri kita ini. Saya kata, ini perkara ini macam kau tunjuk senapang di kepala kita sekarang ni. Jadi kalau kita tak terima, kau nak tarik diri. Jadi berpecahlah MCA dengan UMNO. Saya kata, kau ingat baik-baik, belum kita adakan pilihan raya, kita telah buat satu manifesto yang semua Cina di sini bersetuju, iaitu nak gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bagi kebebasan kepada orang Cina menggunakan bahasa dia, sekolah dia dan sebagainya. Ini yang kau datang ni nak tunjuk pistol kepala saya, aku tembaklah tengok. Jadi dia tarik balik apa yang dia tentangkan kepada saya itu. Jadi MCA semua support lah. Dalam pilihan raya itu, bagaimana ada orang semua tahu, dia bertanding 52 kursi, jadi 51 kursi perikatan menang. Jadi perikatan menang 51 kursi itu, satu kursi yang kalah pun kepada seorang parti Islam. Parti Datuk On, parti lain-lain kalah semua sama sekali. Haji Ahmad di Semanggul, dia menang satu kursi. Itu saja. Jadi apabila dah menang itu, apabila saya duduk di Johor, minta dijemput, saya datang ke Kuala Lumpur, mari terima jawatan lah. Ikut perikatan nak angkat lantik siapa, tentulah dia lantik saya ketua. Habis tu saya datang ni, tengoknya rumah untuk saya pun tak ada, nak duduk. Motorcar untuk saya pun tak ada, apa pun tak ada, dia buat begitu saja. Lama-lama dia pergi tunjuk satu rumah saya, suruh saya duduk rumah tu, rumah kerani. Saya tak ada, gila saya nak pergi duduk rumah macam ni. Saya ketua menteri, wakil rakyat, engkau nak bagi rumah kerani saya duduk. Saya tak mau. Tak mau dia bagi rumah yang duduk oleh Menteri Besar Selangor dulu ni, Raja Uda.
di Host Road, nombor 1 Host Road. Saya duduklah, rumah tu besar, elok, lapang. Satu malam dia hujan. Hujan dia tirih turun habis. Saya basah tempat tidur, pindah tempat tidur sana, pindah ke sini, tak terlepas daripada hujan juga. Di malam tu juga saya sumpah. Pasal mula saya janji lepas pilihan raya saya mau merdeka dalam tempoh 4 tahun. Itu masa saya dah basah hujan malam tu, saya kata 4 tahun pun tak patut orang macam ni perintah dengan keadaan zalim. Saya potong 2 tahun. Saya esok pergi jumpa dia orang, saya kata apa buat macam ni saya macam ni. Lah ni saya janji nak tuntut merdeka 4 tahun, sekarang saya potong pula 2 tahun, jadi 2 tahun saya mau merdeka. Jadi itulah yang kita tuntut merdeka pada tahun 57. Lepas tu kita dah jalan pemerintahan tu, itulah satu masa yang penting dalam sejarah kita, negeri kita ini, iaitu saya terima surat daripada Cintian. Cintian dia katakan pegawai kanan Ching Peng minta nak jumpa dengan saya. Kalau saya bersetuju, masukkan dalam akhbar, dalam ruangan advertisement. Saya pun pergilah jumpa dengan High Commissioner, bagi tahu hal-hal ini semua, dan juga saya beritahu kepada dia perjumpaan dengan Ching Peng ni sangat penting. Jadi saya mau nak jumpa dengan dia, dapat kebenaran kerajaan British kerana dia memerintah negeri ini, saya akan jumpa. Dia tak bersetuju. Saya jumpa Ching Peng. Habis tu saya kata bersetuju tak bersetuju, saya mesti jumpa dia. Kalau itu dia kata beginilah, dia nanti atur satu hari suruh saya jumpa dengan semua dia punya general, admiral, semua pegawai askar dia ni semua. Jumpa dengan Governor Singapura, dengan Commissioner General Singapura, dan minta pendapat dia orang. Dan High Commissioner Malaysia sama. Jadi apabila saya fikirkan ni, saya seorang nak berjumpa dengan pegawai-pegawai besar dia semua, apa caranya yang saya nak boleh dapat kemenangan. Jadi dengan itu saya telefon dekat David Marshall, minta dia datang sama sebagai kawan dengan saya supaya dapat kita bercakap. Jadi apabila David Marshall pun bersetuju, dan pada petang itu saya sampai Singapura, terus pergi rumah Governor Singapura, resident Governor Singapura, dan di situ jumpalah dengan pegawai besar-besar dia, rumah General, Admiral, dengan High Commissioner, Commissioner General, dan David Marshall ada situ. Apabila bercakap tu, dia orang bangkang tak bagi saya jumpa. Saya kata macam mana boleh bangkang tak bagi saya jumpa? Kita duduk berlawan dengan Ching Peng nak jumpa dengan saya. Kita kena ambil tahu apa kehendak dia. Dan dia ni, jadi David Marshall telah masuk belah dia sama. Tinggal saya seorang, lawan dengan British, lawan dengan David Marshall pula. Jadi akhirnya dia orang bersetuju saya jumpa kerana saya nak jumpa juga. Tapi syaratnya tak boleh ambil keputusan dengan Ching Peng. Saya kata saya tahu mana komunis pernah buat keputusan apabila berunding dengan orang lawan dia tu. Jadi tak saya bimbang. Nombor 2, jangan saya berjabat dengan Ching Peng. Saya gaduhlah hal itu. Jadi dah bersetuju jumpa. Petang tu naik kereta api daripada Singapura terus mari ke Sebarang Pai. Apabila sampai Sebarang Pai, naik motorcar terus pergi ke Baling. Di sekolah Inggeris Baling itu, di situlah tempat kita nak berjumpa. Masa di Baling itu, pihak British, John Davis, adalah yang kenal Ching Peng, yang biasa kerja sama Ching Peng, pergi sambut Ching Peng dalam hutan. Dah tempat-tempat dah tentu dah. Apabila sambut Ching Peng dalam hutan tu, datang dia duduk di dalam rest house. Di situ
diberikan layanan kepada dia. Esok pagi kita berjumpalah dengan Cheng Peng di dalam sekolah baling itu. Jadi dalam sekolah baling itu saya telah sebutkan itulah tempat mula kemenangan Perikatan Berjuang dengan Komunis. Di situ apabila kita berjumpa dengan Cheng Peng, David Marshall barangkali disuruh oleh kerajaan British hangatkan hati Cheng Peng ni dengan keluar cakapan-cakapan. Akhirnya sekali Cheng Peng kata dia komunis, Tengku bukan komunis. Di antara Tengku dengan saya tak boleh nak bekerja sama. Jadi begitulah masa David Marshall kata kalau kita dapat merdeka, engkau boleh kalau tak senjata engkau tu dan ambil bahagian dalam kemerdekaan dan pilihan raya sebagaimana parti-parti demokratik. Dia kata dia komunis, mana tak boleh buat begitu. Dia tak mau letak senjata. Jadi apabila kita dah mundur, saya bimbang takut British dia buat kepada Cheng Peng, saya hantar dia sendiri pergi sampai dalam hutan Greek. Apabila dia dah masuk hutan, saya tunggu setengah jam. Habis itu saya naik helikopter balik. Jadi apabila saya dah bertemu dengan Cheng Peng itu dan dapat tahu daripada mulutnya sendiri bahawa dia akan tubuh kerajaan pemerintahan ke ini kalau dia menang pemerintahan komunis, saya pun pergilah. Rata-rata cawak dah rantau daripada kiri kanan, daripada utara sampai selatan, timur sampai barat. Dalam negeri kita ini, serata kampung, saya bawa lah. Saya punya dakwah tu, kempen saya tu, barulah rakyat faham. Orang Cina pun, dia takut juga kalau komunis nak perintah. Jadi dengan kerana itulah, perjuangan kita lawan komunis berubah. Serata-rata tempat komunis undur. Jadi pada tahun lepas pada perjumpaan dengan Cheng Peng tu, saya boleh dah tukar corak Zorarat sini dengan mengadakan wide area. Tapi kerajaan British, orang askar ni merasa bimbang lagi. Jadi dengan kerana itu kita berjuang pada bulan Julai tahun 60, nampak yang komunis tidak ada kekuatan lagi. Ada dalam negeri kita ini di sana sini adalah memang dia duduk macam mana pun di tempat-tempat yang dia duduk kita tak tahu kerana dia Cina, banyak kan Cina di sini, tapi perjuangan dia itu tak ada begitu dahsyat lah. Kita dengar kejadian di satu tempat, pegawai security ni, keselamatan ni nanti pergi berjuang dengan dia. Jadi tak ada bahaya banyak dah. Kita masa itu telah jalankan kuasa pemerintahan negeri ini dengan keadaannya selamat. Jadi macam mana saya sebutkan tadi, saya telah beritahu ke British saya nak merdeka 2 tahun kurang daripada saya janji mula tu. Saya tak ceritalah yang saya kena basah hujan di rumah saya tidur tu. Tapi saya kata tak nak pasal lagi yang kita nak hubung terus 4 tahun nak merdeka. Saya mau merdeka dalam 2 tahun. Maknanya pada masa itu tak lama lagi dah lah. Jadi 57 saya minta bulan 31 hari bulan. Kemerdekaan negara telah berjaya disebabkan pegangan yang kuat dari awal kepada dasar yang realistik dan pragmatik serta penolakan terhadap sentimen Nusantara yang sempit. Sebaliknya, percaya kepada masyarakat majmuk di samping menentang komunisme, ekstremisme dan fanatisme. Penghayatan sejarah sebenar sangat penting bagi pembentukan masyarakat yang sensitif terhadap anasir-anasir yang memperteguh atau meruntuhkan negara. Saudara, negara akan terus menghadapi ancaman dari semasa ke semasa.
kedatangan ancaman yang lebih sofistikated akan menyulitkan untuk dikesan jika kita tidak menghayati sejarah. Pastinya yang akan menyelamatkan kita ialah pegangan terus-menerus kepada masyarakat berbilang kaum, sikap toleransi serta penolakan terhadap ekstremis. Saudara, banyak lagi kisah-kisah tungku yang akan mengisi ruang galeri perdana, ringkas namun padat. Sebelum berpisah, satu pesanan daripada saya, ingat galeri perdana. Kita jumpa lagi.